Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Slot Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, tanpa membuang masa, jom kita teruskan kelas kita bersama dengan Cikgu Jelawati. Silakan. Okey, kita dah masuk bahagian kesimpulan. Yep. Okey, selepas kita dah tahu kepentingan, kita dah pun belajar berkaitan dengan implikasi, kesan dan kemudian kita dah membuat aktiviti iaitu perbahasan dan untuk kesimpulan bagaimana murid dapat menerapkan nilai-nilai murni apabila melakukan amalan integriti, terutama di sekolah lah tadi, di peringkat murid-murid lah. Jadi nilai yang boleh diterapkan sini adalah nilai bertanggungjawab. Okey. Yang mana apabila melakukan kerja yang telah diberikan, murid ini memberi tanggungjawab melaksanakan dengan sehabis baik yang mungkin. Itu penerapan nilai yang kita nak sebenarnya yang boleh diterapkan dalam murid-murid. Dan yang kedua adalah nilai kerjasama. Okey, nilai kerjasama ini adalah sebenarnya untuk kita kerja berpasukan. Okey, kalau murid saya nampak tadi murid dah faham. Nampak dia ada teamwork. Dan kita tengok dalam perbahasan sendiri pun dia ada teamwork, menjaga masa. Betul kan? Jaga kerja berpasukan dan jaga masa dengan hujah yang diberikan. Kita nampak murid-murid ini faham sebenarnya. Okey, kat sini sebenarnya dah pun diterapkan nilai kerja sama. Okey, seterusnya kita masuk pentaksiran. Okey. Okey, pentaksiran soalan yang mana gambar di bawah merupakan siaran media dalam portal rasmi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Yang tadilah nama web rasmi. Laporkan salah laku penguatkuasa. Okey, yang ini adalah cara ataupun saluran aduan yang boleh dilakukan oleh masyarakat kepada Suruhanjaya ini. Okey, apa soalannya? Yang pertama ialah, pada pendapat anda, sejauh manakah Suruhanjaya ini mampu meningkatkan integriti organisasi? Okey, yang kedua, bagaimana anda berperanan untuk menyokong matlamat Suruhanjaya ini? Okey, ada dua soalan dekat sini. Kalau kita boleh minta murid kita menjawab, Akmal? Silakan. Okey, siapa yang nak jawab boleh angkat tangan. Okey, Pejit. Silakan. Soalan yang pertama. Suruhanjaya mengadakan kempen kesedaran integriti dan aduan salah laku. Suruhanjaya memberi info cara membuat aduan dengan menghubungi terus, menghantar email dan saluran e-aduan. Oleh itu, salah laku dapat dikurangkan dan juga seterusnya integriti dapat dibina dalam diri pekerja. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, inilah jawapan dia. Sebelum itu, Akmal, untuk soalan yang begini, selalunya memperuntukkan 3 markah. Okey, kalau Akmal perasan tadi, mungkin kita boleh tengok semula ya. Okey. Sorry, maaf. Ini adalah bentuk garisan. Kalau bentuk garisan ini, biasanya murid perlu menyatakan satu fakta, perlu menyatakan huraian dan perlu menyatakan huraian lanjutan. Okey. Okey, jika murid menyatakan hanya 3 fakta, murid tidak akan dapat markah penuh, Akmal ya. Okey, jadi kalau kita tengok pada jawapan Perjit tadi, Suruhanjaya mengadakan kempen. Ini adalah sejauh manakah rujuran ini mampu meningkatkan integriti. So, huraiannya ialah untuk menjawab soalan fakta tersebut, kita wujudkan keyword ataupun bagaimana kempen ini dapat membantu meningkatkan. Okey, Suruhanjaya memberi info. Dalam kempen tersebut, dia memberi info, maklumat berkaitan cara membuat aduan dengan menghubungi terus, menghantar email dan saluran e-aduan. Okey. Okey, kemudian saya tengok Perjit meletakkan huraian lanjutan dekat situ dengan keyword kenapa. Kenapa perlu adanya cara-cara ini? Iaitu oleh itu salah laku dapat dikurangkan, seterusnya integriti dapat dibina dalam diri pekerja. Ini adalah 3 markah untuk jawapan Perjit lah. Okey, untuk soalan yang kedua, mungkin ada sesiapa yang nak cuba jawab? Boleh angkat tangan? Itu dia, penjaga masa kita. Catherine. Yang pertama, kita boleh berkongsi maklumat berkaitan poster kempen kesedaran Suruhanjaya di media sosial. Yang kedua, kita boleh menjalankan aktiviti jelajah di dalam kelas seperti mencari maklumat dan menganalisis maklumat berkaitan Suruhanjaya. Okey, ini yang pertama lah. Peranan itu kalau kita letak dekat berdasarkan soalan ini, peranan sebagai seorang murid. Okey, sebab anda itu adalah murid. Betul? Untuk soalan ini hanya memberikan ataupun menyatakan sahaja. Jadi kat sini Catherine meletakkan berkongsi maklumat berkaitan poster kempen di media sosial. Sama ada di Instagram, di Facebook
ataupun di WhatsApp ataupun di Telegram. Okey, yang kedua adalah menjalankan aktiviti jelajah di dalam kelas ataupun kita panggil sebagai aktiviti jelajah ilmu untuk mencari maklumat dan menganalisis maklumat berkaitan dengan Suruhanjaya. Okey, itu dia cikgu. Baiklah, terima kasih cikgu. Dan saya pasti murid-murid tadi ada ternampak, ada nazam integriti. Apa tu? Sebelum kita nak ke nazam ni, saya pasti cikgu nak berikan rumusan kepada murid-murid semua. Silakan cikgu. Okey, untuk keseluruhannya kita lihat murid-murid dapat menyatakan kepentingan dan dapat memberi perkongsian melalui artikel dan surat khabar dan implikasi. Murid-murid dapat menyatakan implikasi, akhir sekali murid dapat membuat perbahasan yang sangat bagus saya rasa dengan hujah-hujah yang mantap. Okey, secara keseluruhannya saya boleh bagi 5 bintang untuk anak murid kesayangan saya. 5 bintang. Kalau daripada saya cikgu, 5 mini love saya bagi kat mereka semua cikgu. Okey, baiklah. Jadi terima kasih kepada semua yang telah setia bersama dengan kami dan saya pasti murid-murid juga tertanya-tanya, cikgu kalau mereka nak membuat rujukan maupun guru-guru di luar sana, macam mana cikgu? Kat mana tempatnya? Okey, rujukan yang utama ialah dari Sumberku Akmal. Itu dia Sumberku atau anda boleh lihat di bawah kaca TV itu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada cikgu dan juga murid-murid kita daripada SMK Setia Alam. Thank you so much guys. Okey, jadi cikgu, sebelum kita nak bye-bye, silakan ini dia nazam integriti. Boleh sama-sama dengan saya? Boleh cikgu. Okey, kita mulakan Okey. Bismillah, permulaan nazam ini dengan nama Allah kita memuji. Okey. Bicara tentang sifat integriti, marilah renung dengan teliti. Integriti sifat nan terpuji, penjawat awam perlu miliki. Laksana amanah yang diberi, bukan untuk kepentingan diri. Itu dia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.